top 5 kita ketika C pada musim lepas juga dalam permainan mereka dengan sangat-sangat baik. So let's go. Masuk ke dalam map yang seterusnya, Wrangle. Wrangle yang pertama di antara grup A bertarung dengan grup B. Let's go. Kita saksikan ini merupakan perlawanan di match yang ke-14. Dan penerbangan kelihatannya berminat untuk berada di kawasan bawah rapat. 3 kali dah kot penerbangan lebih kurang begini. Ini adalah satu penerbangan default lah kita boleh katakan. Satu benda yang saya rasa tak mengejutkan pun sebenarnya flight path seperti ini. Sebab ini memang dari tahun ke tahun agak biasa jugalah untuk kita lihatkan. Tak kisahlah peringkat mana sekalipun. Tapi apapun, ini akan memberikan kesukaran kepada pasukan yang ingin pergi ke server ni seperti MOV GPX, di mana semalam kita ada lihat MOV GPX ada berlawan juga, perlawanan kecil di bahagian tengah di kawasan rumah-rumah kecil. Untuk PA Barros pun biasanya mereka akan ambil kawasan Stolberg Kameshki mungkin di dalam situasi seperti ini. Tapi kawasan itu juga agak jauh. Nanti kita kena perhatikanlah macam mana tempat pemilihan mereka. Gaduh. Sebenarnya Gaduh. okey. Dekat dalam map tadi macam tak nampak sangat tau Sam 9 dan juga Geek punya nama. Tapi rupanya mereka memang masih lagi tetap akan berlawan. Peripia akan menjadi tempat berdarah. Ya, benar sekali. Di mana saya dah tahu dah berapa poin untuk mereka ketika scrim. Sekarang ini tak penting benda tu. Yang lebih penting adalah tournament yang sebenar yang mana anda lihatkan sekarang ini. Aizin dengan 1 S12K. Kane boleh dapatkan satu kejatuhan dengan mudah terlebih dahulu. Ya, betul dia dapat satu. Mudah daripada Aizin. Loading lakukan. Yuha yang jatuh dengan terlampau awal sekarang ini. Dari segi senjata, lebih berbaloi dan lebih selesa untuk dirinya. Manakala Deb yakinnya dengan membawa pistol saja. Disebabkan perkara kenapa? Tak boleh buat apa, Amy? Ya. Kalau dia keluar pun daripada rumah ini, dah ada pemain-pemain Geek yang lain dah bersedia menanti. Tapi sekarang ini kita lihatkan Loyu telah pun membuat satu serangan balas. Dengan satu pemain Geek telah pun terjatuh dan satu lagi nyawa dia sedikit rendah. So sekarang ini masih lagi ada peluang untuk Sam 9 memenangi ataupun menukar situasi. Dan nasib mereka di sini dengan Deb dapat untuk diangkat kembali. Di manakah kedudukan dua lagi pemain Geek masih lagi belum sampai ke kawasan pertandingan. Damrut sedang melakukan healing. Audrey cuba untuk naik ke atas bumbung. Aizen memberikan informasi. Tapi sekarang ini kalau lihatkan dari segi nombor, Sam 9 ada advantage. Sam 9 ada 3 orang. Berbanding dengan Geek yang hanya tinggal berdua. Dengan Audrey juga tidak ada senjata yang terlalu menggiurkan. Hanya ada M16 dan juga S1857 saja. Benar, Aizin akan merangkak mencari rakannya terlebih dahulu. Tapi sekurang-kurangnya ketika ini Sam 9 boleh melakukan satu reset terlebih dahulu kepada 3 pemain mereka. Kedudukan atas bumbung oleh Audrey ini mungkin akan menjadi satu masalah besar kepada Sam 9. Sebab kebanyakan pemain lebih fokus ke arah perumahan bawah saja, bukan di bahagian atas bumbung. Audrey, mereka pun boleh reset kepada 3. Dan Sam 9 tak berani untuk pergi ke depan sangat. Dari segi kelengkapan bukanlah yang terbaik untuk Loyu sekalipun. Helmet tiada untuk diri beliau. Dah hanya ada satu UMP dengan M16, AKM. Tapi sebenarnya not bad untuk Loyu. Dia ada UMP, dia ada AKM. Tak kisah bullet banyak ke sikit. Sekarang ini dua-dua pasukan di dalam situasi yang Hampir sama ada sama. mereka menang atau mereka kalah. Unless tiba-tiba mereka nak tinggalkan kawasan inilah. In which saya rasa perkara tersebut mungkin tidak akan berlaku kerana kedua-dua pasukan dah pun berada di dalam satu situasi kemiskinan. Dua-dua tak ada barangan yang sedap untuk mereka lawan kemudian. So tak nak mereka kena habiskan perlawanan ini. Kalau tak, mereka tak boleh nak bergerak sangat untuk sambung looting. Betul. Dan kalau lama, terlampau lama bulatan pula dekat mereka, yang akan rugi pastinya mereka nanti. Loyu, dia dah jumpa helmet untuk dia guna pakai. Tak boleh tak ambil. Biarkan saja kembali balik kepada Kenny. Cuba untuk melakukan satu rotasi jarak jauh untuk seorang Kenny. Oh, Loyu tak nampak kau helmet di bahagian belakang tadi. Dia helmet level 1. Audrey dah ada vest dan juga helmet juga untuk dia guna pakai. Sekarang ini tempuran mungkin akan terjadi. Yuha yang diambil terlebih dahulu tadi. Dan perkara yang agak menyakitkan lah. Kerana pemain yang dijumpa tu memang ada S12K. Oh. Senjata yang paling diingini awal pertarungan. Ya, tapi Deb juga dah pun upgrade salah satu senjata beliau. Kali ini memiliki Scar L dengan peluru yang agak meriah juga sebentar tadi. Berbanding dengan Geek yang masih lagi boleh dikatakan tersangkut. Tidak ada compound ataupun town control yang dimiliki oleh mereka. Kerana kalau kita lihatkan untuk Sam 9 kan, mereka berada di kawasan outer.
Maksudnya mereka mudah untuk pergi ke kiri, kanan untuk loot sikit-sikit sambil mungkin mereka mengepung pemain-pemain Geek Fam. Pemain Geek Fam tersangkut di tengah itu. Ya. So mereka tak boleh nak menambah barangan mereka dan ini memberi sedikit kelebihan kecil kepada Sam9 secara tidak langsung. Tapi disebabkan Amy, bulatan itu betul-betul cantik untuk mereka. Mungkin kita akan lihatkan pertarungan ini berlangsung dengan agak lama lah. Betul, memang lambat betul sekarang ni kalau korang nak tengok. Sebab sekarang ni salah seorang pemain dari Sam9 dah jauh dah. Kenny tadi kalau anda lihat kan jauh di kawasan ujung untuk membuka formasi. Habis, tak apa, try again. Dan cuba lagi sekali untuk naik ke atas. Tak pasti, takkan ditunjukkan. Auto Sindol akan diambil oleh pemain STX. AE pula dalam pencarian kenderaan. Kita akan tanda terlebih dahulu. Sam9 seolah-olah mereka yang nak mulakan fight ini selepas ini. Tapi Geek menunggu saja. Tembakan dilepaskan daripada pemain-pemain Sam9 kita. Apa yang dikatakan oleh Sol tadi, kalau anda boleh lihatkan kenapa Geek Fam ni mungkin tak ada kelebihan. Geek Fam hanya ada 2 je compound yang mereka pegang. Kalau anda lihatkan sekarang ini. Manakala untuk Sam9 tadi banyak betul dia boleh pusing-pusing. Lagi-lagi tadi daripada ni kan, Kenny pun banyak juga rumah yang dia boleh jumpa. Barangan-barangan. Tapi yang dia jumpa hanya M762 sebagainya. Tapi kita akan lihatkan terlebih dahulu siapa yang dapatkan kejatuhan terhadap Aizin. Damrut. Rupanya Damrut meletupkan Aizin. Lah. Wah. Okay, itu saya tak expect langsung. Setuju. Saya menganggap bahawa dia dijatuhkan sebab tadi bantuan dah diberikan oleh Sam9 kan? Betul. Loyu dah sampai. So, kalau tak ada bom tu mungkin situasi akan berbeza lah semestinya sebab Sam9 2 dah jatuh kan? Di situlah guys, kadang-kadang kan benda ni saya dah cakap berjuta kali dah. Kadang-kadang kan di dalam peringkat profesional ini dia bukan pasal aiming siapa yang betul-betul paling tajam. Mereka ni dah di tahap yang aiming diorang ni dah tajam sangat dah. Sampai kan kalau awak tajam pun awak tajam lebih sikit saja. Mungkin dalam satu situasi awak still akan tewas. Betul. Kalau awak main TDM pun mungkin situasinya adalah 60-40, 70-30, 50-50. Bukan 100% lah mungkin. Unless mungkin anda berlawan dengan pemain support, dengan fragger. Mungkin kat situ ada jurang sedikit lah sebab role yang berbeza kan. Tetapi apa yang memisahkan, apa yang membezakan antara pasukan-pasukan profesional dan hebat ini adalah kesilapan-kesilapan kecil seperti itu yang tidak sepatutnya dilakukan. Betul. Bom ni pun memang bukan perkara yang boleh dibawa main. Kalau tepat depan muka, itu yang jadi tadi. Betul-betul. Dia nampak ada belantun kat belakang Aizin tadi. Tak, masalahnya net tu cantik kau. Itu satu benda. Net tu cantik daripada rumah sebelah. Damrut patut masuk Sam9 tadi kalau dia balik bom. Kalau Damrut dekat Sam9 tadi, kalau Sam9 Damrut tadi, mungkin apa situasi tu akan jadi, wah ini akan jadi highlight replay yang sangat-sangat menarik untuk ditonton. Setuju. Tapi apapun Damrut kan ni percaya habis tak tahu apa benda M7 yang dipegang ni. Macam fairy tale. Tapi AE ditunjukkan lagi, tak tahu kenapa. Oh yelah, AE jauhnya dan nyawa mereka dah tinggal separuh. Cuma disebabkan mereka yakin kot dengan utilities yang mereka ada, jadi tak ada masalah sangat untuk mereka. AE daripada bahagian atas kalau anda lihat kan jauh. Paling jauh adalah PA lah sebenarnya. Tapi PA nak bertemu dengan AE, satu kerja yang sukar sedikit untuk dilaksanakan. Circle masih lagi kat Peripia bang. Oh dia tambah satu lagi. Dia macam kalau kita pergi kat Mamak kan Amy, bang tambah satu circle lagi boleh bang, kita orang nak lawan ni. Ya. Kalau kat sisi kita kata bang 30 minit bang boleh. Alamak, tiba-tiba kat sini ada fight lagi yang tengah berlangsung. Bang meja 10 tambah lagi sejam bang. Betul, meja 10. Meja F tambah 10. Tapi dekat sini istilah dia lain lah. Bang, meja 10 tambah lagi satu circle. Meja 10 dengan 11. Ya. Kita orang tengah lawan ni bang. Sabar bang. Kita orang habiskan dulu. Bagi habis dulu. Tapi macam mana ni? Sebab yang akan jadi masalah sekarang ini adalah bukan antara dua pasukan ni. Nanti adalah tim yang langgar terus. Betul. Pastinya akan ada yang berminat untuk pergi ke Ferry Pier. Sebab ini antara bandar yang agak strategik untuk mengumpul mata singkir. Tengoklah Vampire pun dah sampai dah di luar perkarangan Ferry Pier. So, siapakah geng yang selepas ni yang akan tiba? Schwab, nampak dulu belakang. Itu ke player yang dulu kau panggil noob apa benda tak? Tak. Noob Z ke apa benda tak? Dah bagi Schwab Z. Oh, okay. Sebab dulu aku macam teringat, dulu awak pernah panggil satu tu macam apa, Noob Z ke apa benda. Saya difitnah oleh seorang lelaki yang bernama P. Ya. Partiban. So apa terjadi? Apa yang terjadi ni? Apa yang berlaku? Saya tak pasti lah. Lelaki tersebut mungkin dia agak ni lah, dia jealous mungkin. Oh. Sebab saya
Saya tak single, dia single. So dia macam tu lah. Sebab tu dia begitu banyak dia meletakkan apa Noobzy. Dia sebenarnya dia yang cakap. Dia dia yang cakap. Laki tersebut. Hei, selamba je aku yang kena. Tapi ya, dia power kot. Nampak kot dia tembak semalam. Saya dah 2 kali saya puji Saya tak pernah berkata tapi sekarang ini Geek Fam. Audrey telah pun berjaya untuk meletupkan depth dan sekarang ini Geek Fam terus saja pergi ke bahagian hadapan. Damrut tak boleh bergerak sebab dia tahu ada Kenny. Loyu sekarang ini yang kena menghadapi 2 orang pemain dan Loyu kena menang di sini dengan Audrey. Sedikit berbahaya, nyawa dia telah pun direndahkan. Audrey bersembunyi di kawasan tangga tersebut tapi Audrey dapat untuk dijatuhkan. Aizen sedikit lewat untuk memberikan bantuan. Audrey terus saja terjun ke bahagian bawah. Terus dia turun ke bahagian bawah. Tetapi ini akan membeli masa untuk penyelamatan dilakukan dan Damrut telah pun dijatuhkan oleh Kenny. Sam9 2 kali mereka terselamat daripada ambang-ambang kejatuhan dengan tiba-tiba NKT pula sampai ke kawasan rumah roti Kenny itu. Ya, tetapi Loyu dah turun. Mencari pemain yang terakhir. Nyawa tidak begitu banyak. AKM dipegang. Seorang saja lagi pemain dia belum dihapuskan. 1 lawan 1 Aizen. Dia selesaikan semuanya lagi. Semua berbaloikah dengan NKT dah tiba selepas ini dengan bandage akan digunakan terlebih dahulu dari seorang Aizen. Revival lakukan di bahagian bawah. Malah Aizen dia tak pecahkan pula tingkap tersebut. Ni betul-betul emotional roller coaster lah Amy. Awal-awal tu nampak okay Geek boleh menang. Lepas tu tiba nampak Sam9 boleh menang. Lepas tu nampak Geek boleh menang. Lepas tu nampak Sam9 boleh menang. Dan sekarang ini 1 lawan 2, 2 nyawa rendah. 1 lagi nyawa sedikit tinggi tapi masih lagi rendah. Tetapi kemenangan berpihak ke adakah ada kegangguan? Ya. Void dapat 1. Void dapat 1, Aizen dapat pemain terakhir tersebut. So agak malang untuk Sam9 ada gangguan daripada pihak ketiga. Tetapi ianya berakhir dengan kemenangan untuk Geek. Tapi bukanlah boleh dikatakan satu kemenangan pun. Sebab mereka tinggal 1 orang pemain saja. Dan satu itu rugi. Adalah Aizen. Dua-dua rugi. Dua-dua rugi. Betul, sebab lepas ni confirm Aizen pun akan lesap. Tengoklah. Kalau tapi tak tahulah kan. Tiba-tiba kalau Aizen boleh clutch dalam situasi ni dengan tanpa helmet dengan vest. Mari kita lihatkan. Boleh jadi? Utilities tak mencukupi. Rupanya dia ada vest dengan helmet. 1. Damage diberikan. Bom tangan sebelah muka. Letupan berjaya. Memang susah lah. Api-api pun dah dibaling. Okay, let's go. Aizen to lobby juga. So kau tapi agak-agak datang satu lagi Molotov. Tak habis-habis Molotov tersebut. Betul-betul penggunaan utilities yang langsung tidak memberikan Aizen sebarang ruang untuk bernafas. Tapi di kawasan berbeza, Yan dapatkan red face. Talon berlawan dengan Yudo O2. Permulaan yang agak baik juga untuk Yudo O2 bagi pusingan kali ini. Tapi adakah mereka dah hilang 1 orang pemain? Nampak macam ya, kerana dah hilang 1 bar di situ. Tapi boleh jadi juga sebenarnya nyawa rendah. Nanti kita akan lihatkanlah sama-sama apabila ditunjukkan kepada kita. Tapi NKT ditekan oleh Team X. Soa, satu tembakan yang begitu baik sekali terhadap The God. Dia memberikan mata saya lebih celik pada Geek lawan dengan Sam9 ni. Tetapi yang menyedihkannya adalah mereka dua-dua rugi sekarang ni. Dua-dua paling rugi. Cuma sekurang-kurangnya juga lagi sekali adalah mereka at least dapatlah bawa 3 markah untuk kedua-dua belah pasukan. Sepertinya the next game pun akan ada lagi perlawanan yang berlaku. So kita kena tunggu. Okay, kita jumpa next game perlawanan ini. Nanti Roy akan cakap macam ni, Mei. Apa benda? Tengok, Malaysia pun lawan dengan Malaysia. So hari tu kita orang buat tu okey je lah. Okey je bro. Community netizen ni kenapa mengecam kan? Ini dekat sebelah Vietnam lah kan. Betul lah. Hari tu dia orang lawan dengan Team X. Team X time tengah on form. Lepas tu tiba-tiba member buat tu Team X tu hilang 3 orang. Ya. Itu team top kot. Geek pernah menang grouping stage kot dekat PMGC. Sama je. Sam9 pun antara team top lah dan sebagainya. Dia akan cakap benda yang sama lah. Ya, mungkin itu juga akan terjadi kat community. Dua-dua ada dia orang punya fanbase tersendiri. Tapi boleh dikatakan rugi lah. Sekarang tengah bising ni. Sekarang tengah bising. Kenapa Team P langgar Team AE kan? So aku tak nak tak lama Team G ke apa benda kan. So Team E lawan dengan sekarang Team ni P. memang main macam tu. Dia dah main macam tu. G lawan dengan S. Kenapa G ni panas? Kenapa S ni bising beria-ria kan? Kenapa pula pasukan Y ni Y ni masuk campur dalam pertarungan mereka? Kenapa pula pasukan P ni kan? Sekarang macam-macam lah. Macam-macam. G, P, S, betul. Y. Dah macam-macam lah. Macam-macam lah mereka ni. Saya pun tak tahulah. Kadang-kadang evolusi yang berlaku di grup tersebut sangat-sangat pantas. Ya betul. Mungkinkah disebabkan Team G ni tak ada player tersebut, dia tak boleh kan? So macam-macam dia. Seronok lah tengok benda-benda ini. So ya. Tapi tadi ada tazkirah Jumaat saya nampak di dalam grup tersebut. Oh iya ke? Dia kata kepada pasukan tersebut kan, walaupun tak ada satu pemain ke apa benda, dia cerita panjang lah. Saya baca juga. korang buat yang terbaik ke apa benda kan. So
Satu tazkirah panjang yang ditulis oleh beliau pada hari Jumaat ini. Benar. Walaupun kita fokus kembali ke dalam perlawanan kita, Levi's jatuhkan Yami. Yami lepas game Sunhawk tu kan, tak tahu apa jadi untuk dia. Dia sampai tiba-tiba rehat kan. Oh, iyalah. Padahal dia sebenarnya tunggak utama untuk Boom kalau ikutkan. Firepower dia terlalu bisa. Lagi-lagi meta DBS masih lagi prominent. Kita punyalah daripada dulu kan kita pernah terfikir kenapa. Dan sekarang ini tiba-tiba kalau anda lihatkan terlebih dahulu adalah Talon rata di tangan MRPX. Mereka Boom juga sedang menghadapi perkara yang sama. Itulah yang terjadi pada Boom. Rata untuk mereka. Yalah, kadang-kadang kita meneka dan sebagainya. Rupa-rupanya player tu tak sihat. Player tu ini kan. Ya betul, boleh jadi, boleh jadi. Kerana mereka kena travel kan dari negara-negara luar. Dan kadang-kadang mungkin disebabkan perubahan ke apa benda ke kan. Ada pemain yang boleh demam, tapi Onzen telah pun dijatuhkan oleh Hans For You. Hans For You ni, lepas dia masuk untuk menggantikan si Boychill, awak tengoklah dia punya statistik ini terlalu padu tau. Memang inilah dipanggil sebagai satu super sub. Super sub ni maksudnya bila dia masuk kan, dia akan perform. Dia akan perform kau-kau dan itulah yang ditunjukkan oleh Hans For You. Dan sekarang ni mungkin dia akan take over barisan pemain utama daripada Boychill. Benar sekali. 4.0 damage 400 lebih average. Apa lagi yang anda minta daripada seorang sub kita? Itulah dia. Hans is For You. Tapi Rosemary macam biasalah. Dia pun 360 dari segi average damage. 0 dijatuhkan di tangan Zone. Sebenarnya Moy dapat knock tu. Dan Zone yang habiskan. Sekarang ini lihat kalau Rosemary. Dia dah tahu dekat mana kedudukan player. Dia terus saja melakukan satu belatan. Yan. Sekarang ini perlu menghadapi Boboho. Balingan Boom. Tak dapat siapa. Yan. Dan Boom yang baik. Dan seorang Yan meratakan Moth GPX. Rasanya kan waktu Jumper buat balingan net dapat 2 orang tu lawan dengan BTR di Sunhawk first day tu. Yan belajar. Dia cakap adik-adik, tengok macam ni cara korang main. Dan kemudian Yan belajar tadi. Dia tenang saja memegang bom tangan tersebut. Tapi pada waktu ini Chua pula dapatkan satu bom tangan yang agak baik juga. Menjatuhkan pemain-pemain PEA. 2 pemain PEA sekarang ini kena menjaga kawasan gudang ini. Dengan D Xavier terus saja masuk ke bahagian dalam. Dengan satu demi satu jatuh. Tapi D Xavier, 2 orang main ni nyawa dia rendah. Malangnya tak dapat jatuhkan yang kedua. Sedikit berbahaya untuk PEA. Mereka diambang-ambang kerataan. Lex pula nyawa setitik. Adakah dia akan berjaya atau tidak untuk clutch? Tidak. Tapi sempat untuk mendapatkan Chua. Setuju. PA rata di tempat yang ke-11 dengan 2 mata singkir saja. Yudo O2. Sekarang ini Abi sedang berada di bahagian hadapan. Yudo O2, 3 mata singkir telah pun untuk pasukan mereka ditembakkan daripada satu posisi yang berbeza daripada STX. Agak menyakitkan sebenarnya posisi Abi pegang ketika ini. Habis dia bermasak ini, dia akan lesap. Tapi RRQ mereka cuba untuk masuk ke bulatan selepas ini. Di mana pergerakan mereka juga perlu untuk dilaksanakan. Kedudukan STX telah pun berjaya untuk Kisani. Masuk terus ke dalam satu perumahan kecil ini. Dan RRQ lepas daripada tekanan Yudo 2. Kedudukan yang baik mungkin sekarang ini dipegang oleh FaZe Clan. Tapi bergantung juga kepada pasukan-pasukan lain macam mana reaksi mereka. Baiklah di kawasan pantai. Tapi RRQ Ryu akan terus saja melanggar ke kawasan ini. Lihatkanlah FKT semua dah bersedia untuk membagi bom tangan. Bom tangan itu malangnya. Sedikit tersasar tapi kena juga akhirnya. 3-4 bom tangan yang cukup dibanding ke hadapan. Akhirnya menyebabkan hujan batu bertimpa-timpa kepada Nerpeko dan juga No Mercy. Membuatkan sekarang ini RRQ Ryu mungkin bakalan diratakan. Ini betul-betul mind trap yang manual orang panggil. Sebab tadi kalau kita perasan, mereka datang naik kereta, tiga-tiga pemain memang pegang bom tangan. Dia tengah pegang bom, lepas tu dia cancel. Pegang bom, cancel. Saya rasa itu yang dilakukan oleh mereka. Ada je seorang pemain betul-betul berhenti. Mereka terus baling seperti tak ada esok. Dan sekarang ini apa yang berlaku? Apa yang terjadi dengan benda yang mereka lakukan ini? 3 pemain mereka dapat. Keuntungan berlipat kali ganda. Mungkin banyak perkara yang boleh ditiru oleh pemain lawan yang lain. Ini yang mungkin boleh dilakukan apabila mereka akan dilanggar. RRQ. Satu tamparan yang hebat untuk pasukan mereka. Tak sangka benda ini akan terjadi. Dan sekarang ini mereka tinggal asal saja. Kebiasaannya untuk beberapa pasukan kan. Bukan untuk beberapa pasukan lah. Kadang-kala lah. Apabila... tapi walaupun kita fokus terlebih dahulu. Yudo Auto akan berlawan dengan Team X. Satu main Yudo Auto telah dihabiskan secara langsung. Yan sekarang ini kena berlawan dengan Break. Lawan juga seorang lagi. Dia seorang saja sebenarnya tinggal. Dah. Tapi malangnya lontaran net daripada Soas tepat mengenai Yan. Terkeluar di tempat yang ke-10. 3 mata singkir.
Masih lagi memerlukan banyak mata tambahan untuk U2O2. Andai kata nak memastikan di last chance pada hari esok. Betul. Mudah sedikit perjalanan mereka untuk pergi ke Super Sunday. Tapi 9 pasukan terakhir sekarang ini kita lihatkan kali ini tidak ada pasukan Malaysia. So agak menarik jugalah untuk kita tengok pasukan mana yang seterusnya yang boleh sahkan slot mereka ke Super Sunday dengan lebih awal. Benar sekali, sekarang ini posisi utama adalah top 8 dan di Xavier dah lepas ke top 8 tersebut. Hari ini sahajalah harinya untuk ada perubahan berlaku. Cuma Void akan kejar, AE pun akan kejar, dekat sangat itu. STX pun boleh kejar tanpa ada masalah. Jadi sekarang ni ya belum lagi boleh kita perkatakan untuk top 8 kita sebab masih lagi ada 4 pusingan, tapi RRQ dapat 1 kepada break. Walaupun dia berseorangan, seolah-olah dia mampu untuk melakukan sesuatu dalam situasi ini. Cuma dia dah mendedahkan dirinya. STX pula ada 3 lagi pemain yang berdiri. Pergi ke depan, bantuan juga daripada jarak jauh cuba untuk lakukan. Wow. Terlampau agresif gameplay, bernafsu ke depan ini. Mungkin yakin dengan rakannya, tetapi dia juga akan menjadi mangsa. Pokok itu memang rasanya besar sangat untuk memberikan satu tempat perlindungan yang baik kepada pemain RRQ tersebut. Tapi yang baik dia daripada si Asa ini, dia tahu ada yang tengah perhati beliau. So apa yang dia buat adalah dia fokus kepada satu bahagian saja. Oi! Dan sekarang ini dia dapat satu lagi kejatuhan. Team X mungkin bakal rata dengan satu orang pemain yang dinamakan sebagai Asa ini. Sebab sekarang ini Asa, ini adalah peluang untuk beliau bermain dengan lebih agresif. Terus saja pergi ke bahagian hadapan, membaling flash di situ. Tapi revival adakah pun selamat berangkat? Belum. Rabis masih lagi dalam keadaan knockdown. Berlawan dengan Terang. Terang, adakah masa depan dia akan terang benderang bersama-sama dengan Team X ataupun akan kelam? Ditumpaskan oleh Asa, tiba-tiba dia lepaskan Asa. Hampir-hampir. GG, nice try. Itu memang nice try daripada Asa. Ya, itu pun nasib baik ada bom yang menggegarkan otak dia tadi. Memang pastinya dia punya aiming jadi sedikit terganggu. Kalau tidak tadi saya rasa rata juga untuk main STX tu. Sebab Asa the next apabila the next kejatuhan tu memang kelam dah sebenarnya. Matlamat pemain STX. RRQ ni diorang training Clash ke apa Mimi? Okay, kalau yang ni dia tak berjaya Clash. Awak ingat ya Snape. Betul. Gagal untuk Clash, next 2 game diorang chicken. Betul. Sekarang ni dia cuba untuk Clash, gagal. Asa pula. Kita akan lihatkan 2 game selepas ini daripada RRQ Ryu. Tapi boleh dikatakan memang skill set yang padu lah daripada pemain-pemain RRQ Ryu. Nerpeko ada movement dia. Kemudiannya Snape ada movement dia. Asa pun kali ni dah ada movement. So itu adalah kekuatan untuk RRQ Ryu. No Mercy pun semalam waktu chicken dinner pun dapatkan 9 mata singkir pun ada momen dia. Belum ingatkan benda tersebut. Memang setiap pemain sedang training untuk melakukan clutch seperti dikata oleh Soul. Tapi lihatkanlah RZ. Masih lagi belum ada sebarang mata singkir. Inilah satu-satunya pasukan yang kalah. Bukanlah kalah pun secara menyeluruh di tangan Geek Fam kan. Geek hanya dapat tim ini dan selepas itu Sam9 lah. Mereka dapatkan 3. Zerzia antara salah satunya di map Miramar yang kita nampak dengan jelas mainan mereka. Namun Urzi berhadapan dengan AE. Hands for you, balingan boom depan muka. Terus pergi ke depan, hampir-hampir untuk dilanggar. Tapi ketika ini lihatkanlah Hands for you. Berjaya juga untuk dijatuhkan oleh pemain Zerzia ini daripada bahagian yang berbeza NKT. Dia dah nampak mereka terus menangguh di anchor row, datang pada waktu yang tepat tapi mampu untuk dapatkan sesiapa. Mr. Joe berseorangan sahaja tanpa ada bantuan mengakibatkan dia terus lesap begitu sahaja. Zerzia jatuh satu je kot. Dan mereka berjaya untuk reset kembali kepada 3. So, sekarang ini ada masa juga untuk reset kepada 4. Betul? Memang kemasukan NKT itu mungkin dianggap 2-3 dah jatuh. Rupa-rupanya Zerzia boleh lagi nak fight kalau ada siapa yang datang. Dengan kedudukan Zerzia pun agak sedap. Diorang ada di atas bukit. So mereka juga boleh melihatkan ke kawasan sekeliling. Di Xavier cuba untuk survive selama mungkin. Levi's bersama-sama dengan para jin masih lagi hidup. Terang. Dilihatkan dengan begitu terang sekali oleh Tony K. Vampire, Amy. Vampire ni kan, memang tim diorang ni. Dia kalau tak perlu lawan, tak payah lawan. Dia kalau kita lihatkan mereka punya fokus adalah untuk pastikan 4 orang hidup sampai hujung. Dan itu akan memberikan mereka peluang yang lebih cerah untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dan sekarang ini kalau bulatan itu tarik ke kanan, sedap untuk mereka. Kalau tarik ke kiri, ya sukar untuk mereka. Di mana ianya akan pergi ke kiri sedikit. Berada di kawasan tengah, berada di kawasan yang agak terbuka. Rabis bermain di kawasan perairan. NKT, satu lagi pemain dijatuhkan. Kedudukan low ground yang dipegang oleh mereka.
Semestinya telah pun diidu oleh Zerzia selepas tadi cubaan daripada Mr. Joe untuk mengganggu Zerzia. Dan sekarang ini mereka dah tahu dah di manakah kedudukan pemain terakhir. Cuba untuk dilenyekkan, tak berjaya. Tapi DBS pula yang akan datang singgah, menyebabkan NKT hanya mampu untuk berpuas hati di tempat yang ke-7. Betul sekali. Stage yang seperti anda dapat lihatkan sekarang di Xavier. Menang di situ. VPE pula. Mula melanggar FaZe Clan. Pondok kecil. Bom tangan. Dah didengar di dalam. Dia keluar pada waktu yang tepat. Ketupan mungkin berlaku di kawasan luar. Dia fikirkan bom tu bahagian dalam. Saya pun fikir benda yang sama. Rupa-rupanya di bahagian luar. Nuzi dapat main itu tetapi Zerzia tepat pada waktunya. BPE 3 pemain mereka tumbang di kawasan hadapan ini. Sepertinya mereka masuk ke dalam. Mungkin boleh buka my out dan berborak. Apa yang terjadi? Kenapa korang langgar aku? Dan BPE cuap rata di tangan di Xavier. Ini adalah hayat yang solid daripada Frankie tadi. Yang mereka boleh lakukan, mereka akan tetap bermain dengan lebih ganas. Dan ini yang mereka lakukan. 8 sudah untuk mereka. Ya, tapi di bahagian bukit ini memang sedap sebenarnya. Kedudukan ini terlalu premium untuk circle seperti ini. Memudahkan Zerzia. Dia dengar je ada percubaan perlawanan antara Vampire dan juga FaZe Clan. Mereka terus saja pergi ke bahagian hadapan. Dan sekarang ini mereka dapat juga mencuri satu mata singkir yang patutnya menjadi milik Vampire sebentar tadi. Tapi Mela akhirnya akan dikunjungi oleh Zeta. Inilah dia pemain yang membawa Void kepada tempat yang kedua sebentar tadi. Para Jin ditekan Zerzia. Kedudukan high ground ini diambil kesempatan oleh mereka. Tapi malangnya RNJ sedikit kurang tajam tembakan yang dilepaskan oleh beliau sebentar tadi. Dan mungkin agak lama dia membuat pick tersebut. Menyebabkan sekarang ini dia perlu untuk diselamatkan. Tapi 10 mata singkir Zerzia dah ada. Memang peluang yang cerah lah untuk Zerzia mendapatkan, mengumpul kembali mata. Selepas boleh dikatakan banyak pusingan juga. Zerzia ini agak, performance mereka agak terumbang-ambing. Ya. Dan apa yang kita saksikan pula Zerzia. 10 sudah untuk mereka. Semalam ada satu good game buatkan mereka terus meningkat naik. Dan mungkin ini juga antara game yang akan membuatkan mereka lebih konsisten dalam game kita. Xavier di pertengahan, Zerzia paling tinggi. Manakala di bahagian bawah mereka adalah Void. Cuma pemain itu hanya ada seorang sahaja. So ini adalah satu perlawanan yang mungkin akan difokuskan di antara di Xavier bersama dengan Zerzia terlebih dahulu. Barulah kita akan melihatkan Void masuk campur atau sebagainya. Kerana bulatan masih lagi dimiliki juga oleh pemain Void tersebut. Tapi bulatan yang seterusnya ini mungkin di titik pertengahan ni adalah Levis. Memaksa Zerzia untuk keluar. Juga Void daripada bahagian belakang. Cuma tempat yang agak terbuka ini mungkin akan mengambil nyawa Zeta terlebih dahulu. Dia ada kenderaan untuk diguna pakai. Tapi kita kena tengok juga apakah pilihan yang akan dilakukan oleh Zeta selepas ini. Zeta. Saya tak rasa dia akan cuba untuk keluar secepat mungkin. Dia akan ambil masa, mungkin pada saat-saat akhir barulah dia akan cuba untuk keluar. Sebab sekarang ni dia tahu ada lebih daripada 2 pasukan yang ada pada saat-saat akhir ini. Cuba untuk membaling bom tangan, tapi bom tangan itu seperti dilakukan secara random ataupun secara rambang saja. Padahal tidak ada batu ataupun pokok yang mungkin biasanya akan dipegang oleh mana-mana pihak musuh. Tapi Zeta nampak daripada celahan pondok ini pemain Zerzia hampir-hampir menjatuhkan satu tembakan yang tajam. Dan mungkin kesempatan ini akan diambil oleh beliau untuk pergi ke depan. Tapi Levi's dah pun bersedia. Levi's dah pun menanti, tapi tembakan yang lebih cantik daripada Zeta. Walau Zeta! Pemain muda ini baru sahaja debut di PMSLC, tapi sekarang ini menunjukkan gameplay yang berkualiti untuk 2 pusingan berturut-turut. Ya, disebabkan perkara itu juga akan mengakibatkan di Xavier mungkin mudah saja, bukan mungkin dah, pasti mudah saja untuk ditamatkan riwayat mereka. Tapi para Jin masih lagi boleh ke? Boleh dapat satu saja. Dan Weda Chicken Dinner tetap akan diperolehi oleh Zerzia untuk pusingan yang kedua pada petang ini. Weda Chicken Dinner untuk Zerzia dari Thailand. Lah dia, sekarang Thailand kita dah hampir semua dapat kecuali FaZe Clan.